Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah pintu-pintu hati kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Warzuqnal ikhlasa fihi, dan kurniakanlah keikhlasan dalam hati kami ini ya Allah. Wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami sama-sama mampu beramal. Seterusnya mampu untuk kami sebarkan kebaikan-kebaikan ilmu ini sehingga mana nyawa kami diambil satu hari nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang baik ini, pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitulah hari Jumaat yang penuh keberkatan. Jumaat yang pertama selepas mana kita menghabiskan sebulan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kemampuan untuk istiqamah dalam mengerjakan semua amalan-amalan yang baik yang pernah kita buat di dalam bulan Ramadan. Selain pada itu juga tahniah kerana kita juga dibuka hati ataupun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mai menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan bukan setakat itu sahaja, mudah-mudahan kita juga menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di syurga satu hari nanti. Bertuah bagi semua yang boleh hadir pada pagi ini. Kita boleh mai dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang baik berbanding dengan rumah-rumah kita yang lain. Walaupun rumah kita beli ratus ribu, walaupun rumah kita ada 2-3 buah rumah, tapi rumah kita tu tak boleh untuk kita niat i'tikaf walaupun sedetik. Rumah kita tu juga tak boleh untuk kita sembahyang tahiyatul masjid walaupun 2 rakaat. Tapi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala gerakkan, Allah Ta'ala permudahkan hati kita untuk sama-sama kita mai mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi jauh, suka untuk saya ta'aruf diri saya dulu. Saya menggantikan Al-Fadil Ustaz Radhi bin Abu Bakar yang sampai lewatlah ke rumah dia. Semalam dia kata sangkut jam, jadi dia tak larat untuk dia bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, saya pun kalau kata di Masjid Bukhari ni kali yang kedua lah. Sebelum ni bersama dah tazkirah selepas daripada Jumaat, tapi berkaitan tentang zakat sajalah, berkaitan tentang zakat. Sebab saya pun kerja di pejabat zakat. Akhukum fillah wa uhibbukum fillah. Nama saya Abdul Hadi bin Abdul Majid, berkhidmat di lembaga zakat Negeri Kedah. Alhamdulillah dah tahun yang ke-8. Bermula daripada pekerja sambilan harian, duk bayar gaji hari tu, ataupun PSH, pekerja sambilan harian tu. Hari ini pula alhamdulillah ditugaskan untuk di Jabatan Agihan dan Pembangunan Asnaf. Suka untuk saya kongsikan bersama dengan semua jemaah dalam satu ayat surah Al-Kahfi
Dalam dua ayat lah, saya ambil dua ayat suratul Kahfi ayat 103 dan 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Allah, iaitu Nabi Muhammad, maukah kami khabarkan, nunabbi'ukum, kami bagi tahu kepada kamu, bil akhsarina a'mala, akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita golongan-golongan yang mana yang rugi dengan amalan-amalan. Makna kata, hari ini dia dah buat dah amal kebaikan, dia buat sembahyang, dia buat bayar zakat, dia buat puasa pun dia buat, tapi allazina dhalla sa'yuhum, iaitulah orang-orang yang mana yang telah sia-sia amal perbuatan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia mereka, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitulah mereka menyangka bahawa depa ni buat betul dah, buat ni kena lah. Padahal apa sahaja yang mereka lakukan, depa duk kata okey dah, padahal ada benda yang tidak menetapi syarak. Daripada ayat di sini, suka untuk saya kongsikan juga berkaitan tentang Ramadan yang telah kita laksanakan baru-baru ini. Bagaimana kita mengiringi amalan Ramadan? Adakah kita teruskan, kita bawa pada bulan Syawal ni, ataupun makin lama makin hilang? Pertama sekali, untuk orang-orang yang awam, untuk orang-orang yang awam, ada beberapa kita kata kategori-kategori yang mana makin lama makin hanyut dengan Ramadan, makin lama makin jauh, dia pun makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, pemergian Ramadan disambut dengan riang-ria. Ni kalau kata orang-orang awam, berlalunya Ramadan bagi dia sambut, dia rasa dia seronok dengan kehadiran Aidil Fitri, dia seronok dengan kehadiran Syawal, sampai mana amalan-amalan yang dia buat sepanjang 30 hari, 29 hari itu terabai ataupun dipinggirkan macam tu sahaja. Tapi kalau kata sifat ataupun bagi orang-orang yang salafus soleh, orang-orang yang nak ke arah kebaikan, berbeza dengan orang-orang awam. Iaitulah pemergian Ramadan pasti akan diiringi dengan lelehan air mata. Baru-baru ni kami di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, seorang muallaf, mungkin semua kenal lah, ataupun mungkin kebanyakan kita ni kenal, nama dia almarhum Pakcik Azman Kur Abdullah. Kalau kata hak yang dalam persatuan, dia ni muallaf Persatuan Makmah Cina Muslim, dia antara salah seorang lah daripada ahli jawatan kuasa. Nak kata hebatnya dia, Allah Subhanahu wa taala izinkan dia untuk puasa penuh, dan Allah Subhanahu wa taala izin dia juga untuk sambut Aidil Fitri bersama dengan jemaah. Allah taala atok dia elok. Waktu mana kita pun iftar jama'i, buka puasa tu pun dia pun duk ada. Jadi alhamdulillah kita nampak dahlah dia muallaf, masuk Islam, kemudian pula istiqamah sembahyang jemaah tu payahlah nak tinggal.
Bukan setakat tu, Allah Ta'ala jemput dia dalam keadaan anak-anak ready, semua pakat balik mai dah. Raya pertama, tengok-tengok raya kedua. Selepas mana keluar daripada bilik ayah, pagi tu dan sembahyang subuh berjemaah. Raya yang kedua, habis sembahyang subuh tu dalam pukul 11.45, keluar pada bilik ayah, duduk atas sofa, rebah tak sedar diri, habis dengan macam tu sahaja. Allah Ta'ala tak uji pun dengan sakit yang panjang. Allah Ta'ala tak uji pun dengan benda yang teruk-teruk tak. Tapi Allah Ta'ala memudahkan dia dengan dia boleh puasa semua. Dia boleh duduk dengan anak-anak. Kebetulan anak-anak pun balik raya. Masya Allah, tabarakallah, mesti ada keistimewaan bagi orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata golongan salafus salih, pemergian Ramadan ini pasti akan disambut dengan keadaan sedih. Bagi orang-orang awam yang lain, dia mengiringi Ramadan macam mana? Datangnya Aidilfitri melenyapkan ingatan pada bulan Ramadan. Jadi ingatan dia apa? Dari segi sembahyang berjemaah di masjid, dari segi bacaan Al-Quran, dari segi salawat atas Nabi SAW, dari segi istighfar kepada Allah, makin lama makin tinggal. Baca Quran pun makin lama makin tak bunyi dah di bibir kita. Tapi kalau kata untuk orang-orang yang soleh, hati mengharapkan agar satu hari nanti Allah Ta'ala izin untuk kita masuk di dalam bulan Ramadan pada tahun 1444. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini antara ciri-ciri ataupun bagaimana golongan-golongan salafus soleh yang mengiringi selepas mana pemergian bulan Ramadan. Dia sentiasa juga bermuhasabah diri, dilakukan atas rasa penuh kehambaan. Mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami. Suka untuk saya kongsikan dengan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, baru ni juga kita menyambut bulan Ramadan ataupun kita menyambut satu Syawal. Kita menyambut satu Syawal dalam keadaan kita kata raya tanpa persediaan. Raya orang kata raya tak ready, raya terkejut tergempak. Raya tanpa persediaan pun kita dah rasa kelang kabut dah. Rasa kelang kabut dah. Kemarin sambil-sambil duduk bawa kereta dengar radio, dia pun duduk ceritalah macam mana perasaan raya dalam keadaan mengejut ni. Dia kata selepas mana umum kata raya hari Isnin, lepas 5-10 minit tu di rumah tu serah tak keluar nak pergi cari barang. Kelang kabut belakang nak beli makan dan sebagainya. Tapi hari ni cubalah kita bayangkan kita meninggal dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati dalam keadaan tanpa persediaan. Hak inilah yang kita nak bermuhasabah. Amalan kita adakah mencukupi ataupun tak? Hak inilah yang kita sama-samalah kita menjadi juri kepada diri kita, sama ada kita melazimi ataupun istiqamah ataupun makin lama makin hanyut dengan keduniaan. Selain pada itu juga saya nak